Okey. Yang ini adalah contoh untuk audit program. Contoh untuk audit program. Macam yang saya tunjuk dengan kamu tadi. Aku tak clear, saya ulang balik. Right. So yang ini adalah audit program untuk payroll. Kita audit payroll. Okay. Payroll adalah sama maksud dengan salary ya. Salary. Okay. So bila dia nama payroll department, so maksud dia department ni yang menguruskan pembayaran gaji. Okay. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, General Payroll Department responsible for processing all district payroll and compliance with all rules and regulation pertaining to and all resulting from payroll. Maksud dekat sini dia explain apa bidang tugas dalam payroll department. Okay, right. So, kalau kamu tengok bawah dia, audit objective. Okay, audit objective. Ingat kalau kamu buka balik saya punya video sebelum ni, dalam audit program mesti ada audit objektif. Okay. Audit objektif yang ini dia mesti relate dengan apa yang kita nak audit. Contohnya sekarang kita nak audit bahagian payroll. Okay. So audit objektif dia mesti relate dengan payroll. Okay. That's why setiap satu item dalam financial statement kita mesti ada separate audit program. Sebab audit objektif dia tak sama. Okay. So contoh kat sini, objektif kita audit payroll, comprehensive policy and procedure addressing payroll activity have been developed and documented. Okay. The district is in compliance with the established policy and regulatory statement. Kita nak pastikan dia follow this one lah. Okay. Adakah dia dari segi documented dia okey ke tidak, dia follow polisi ke tidak, dari segi internal control dia okey ke tidak. Lepas tu determine if salary wages authorized and accurately recorded. Contoh dia, kita nak pastikan bahawa gaji yang dibayar memang gaji yang dah di-authorize dan direkod dengan betul. Ini adalah antara contoh dia. Okay. So kita pergi kepada bahagian audit prosedur. Audit prosedur lah yang kamu tanya tu. Okay. Ingat audit prosedur adalah sama maksud dengan audit metodologi. Maksud dia kaedah audit. Apa cara kita audit. So kat sini, bila kita nak audit bahagian gaji, kita nak audit sistem gaji, okay, so apa yang perlu auditor buat? Apa yang perlu auditor buat? So kat sini, senaraikan. Audit procedure. General. Apa yang perlu auditor buat? Obtain following when applicable. Dia suruh cari benda-benda ni. Review policy and procedure. Cek dari segi policy procedure to determine adequacy. So maksud dia auditor kena review policy, dia akan check procedure, okay? Ensure policy and procedure had been communicated to the appropriate personnel. Okay? Maksud dia kita kena pastikanlah semua orang tahu tentang prosedur tu. Review any prior examination report to determine whether corrective action have been implemented or not deficiencies. Ini semua adalah apa yang kita buat. Okay, bila kita audit dia, kita kena follow step ni. Okay. Lepas tu tengok dari segi time clock system. Okay. Documents the time management process. Maksud dia dari segi pengurusan masa tu, dia memang ada proper. Review procedure for time clock management to determine adequacy. So macam mana? Macam mana cara dia orang datang kerja? Dia thumbprint ke? Dia guna punch card ke? Itu kita kena review. Contoh dia. Dari segi payroll processing. Document the flow of document through the payroll process. Ini dah masuk chapter 3 dah saya sebenarnya. Detail. Okay. Apa yang saya nak tunjuk dengan kamu kat sini. Okay. Audit metodologi adalah apa sahaja yang auditor kena buat. Kalau yang ini, sebab ini sangat spesifik untuk payroll department. So banyak sangat prosedur kena buat. Sebenarnya tak ada sampai macam ni. Okay. Kalau kita audit biasanya sampai 6-7 prosedur lah untuk satu item. This one maybe contoh ini adalah untuk special audit. That's why kita memang concentrate payroll sahaja. So yang ini adalah antara test-test dia. Test ujian-ujian yang perlu dibuat oleh auditor. Okay. Test sampel, ambil sampel, new hire, pekerja baru yang kita buang pekerja, macam mana pula cara rekod dia, bayar gaji yang overtime, macam mana cara rekod. Ini semua auditor kena check ni. Okay. Ini adalah contoh untuk
audit procedure yang kamu tanya. Okay? So, apa yang kamu kena tahu, audit procedure satu, dia mesti lengkap. Maksudnya apa saja auditor kena buat, dia mesti tersusun kat situ. Tu yang pertama. Okay. Yang kedua, bahasa dia mesti simple. Okay, dia mesti briefly, dia punya simple. Maksud dia tak adalah panjang-panjang berjela-jela ayat dia. Tak adalah digunakan ayat karangan. Kamu baca saja, kamu tahu apa yang kamu kena buat. Okay. Lepas tu, dalam audit prosedur juga, kita kena susun dia. Tak adalah bahagian satu kita cek ledger, tiba-tiba bahagian dua kita interview orang tu, bahagian empat tiba-tiba kita kena cek payment voucher. Sedangkan ledger dengan payment voucher dia lebih kurang saja. Apa salahnya dua tu kamu susun dia jadi yang berturutan. Tak ada lepas pergi sini, lepas pergi bahagian A, pergi B, pergi A lagi. Itu kelang kabut. That's why kita kena susun dia secara systematically. Okay. Itu adalah audit procedure. Okay. Tapi alang-alang saya dah show dengan kamu audit program. So saya buat tambahan kat tepi ni. Okay. Saya buat tambahan. Right. Masukkan working paper reference. Okay. Sekiranya kita ada attachment, bahan bukti. Okay. Masukkan sekali. Lepas tu initial auditor. Yang ini siapa yang buat dia. Right. Contohnya audit objektif ni siapa yang buat. Contohnya bahagian prosedur. Contohnya A siapa yang buat. B siapa yang buat. C siapa yang buat. Untuk prosedur yang kedua ni siapa yang pula yang buat. Itu kita kena tulis kat sini nama dia. Ingat nama auditor initial ni sangat penting. Auditor initial ni sangat penting supaya kita tahu siapa yang bertanggungjawab untuk setiap prosedur. So nanti kalau kita nak cari ataupun ada apa-apa masalah, kita terus direct dengan orang tu. Okay. Estimated time maksudnya masa yang kita anggarkan. Okay. Masa yang kita anggarkan kat situ. So, kalau kita tengok kat sini, time clock management. Mungkin masa yang kita anggarkan untuk buat step yang kedua ni, mungkin selama 2 hari. 2 hari. Jangan lupa sebelah ni adalah actual time dia. Berapa lama masa kita anggarkan. Okay. So, maybe 5 hari contoh dia. Okay. So, yang ini adalah untuk audit program. Audit program dan detail dalam tu. Yang penting sekali dalam audit program adalah audit metodologi ataupun audit prosedur dia. Ingat, lain item kita audit, lain audit program, lain audit objektif dia, lainlah audit prosedur dia. Okay? Right? Detail nanti kita akan belajar chapter 3 ya. Okay, itu saja.